This call is now being recorded. Okey, kelas 1 Omega, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, boleh dengar, boleh nampak saya punya skrin? Boleh. Okey. Kita mulakan sekarang kelas online pada hari ini ya. Buka buku kerja, muka surat 29, praktis ke arah PT3 3. Okey. Hari ini kita akan bincang jawapan untuk soalan PT3 ya, bab 3. Okey. Kalau boleh kita habiskan hari inilah ya, bab 3 muka surat 29 sampai muka surat 31. Okey. Kita akan bincang jawapan ini sekarang ya. Pastikan dah buka buku kerja. Alright. Yang lain-lain tu tak apa ya, biarkan mungkin mereka lambat sedikit lah. Kita mulakan sekarang ya. Okey, kalau boleh nampak kamu tengok dulu bahagian A. Okey, bahagian A praktis ke arah PT3 3. Saya harap kamu dah buat lah ya. Sudah boleh cuba jawab yang ini. Okey, kita bacakan ya. Saya bacakan soalan, kamu dengar. Kemudian kalau saya ada soalan saya akan tanya, kamu tolong cuba jawab ya. Baik, bahagian A ialah soalan objektif A, B, C, D ya. Dan biasanya dia akan bagi ayat ataupun akan bagi pernyataan ataupun di dalam soalan 1 pada latihan hari ini dia bagi kamu gambar ataupun gambar rajah ataupun kita panggil dia carta alih. Ya, ini dipanggil carta alih. Baik. Carta alih apakah ini? Jika kalau tengok di sini, rajah 1 menunjukkan proses kawalan homeostasis ya. Proses kawalan homeostasis. Jadi kamu kena tengok betul-betul proses kawalan homeostasis yang macam mana. Ya. Julat suhu normal. Oh, jadi kamu sudah tahu soalan 1 ni ialah bagaimana ya badan kita untuk mengawal suhu badan kita. Kamu tengok di sini ya. Julat suhu yang normal. Okey. Kalau normal, kalau kamu dah belajar dah benda ini, kalau suhu yang normal, ya badan kita tidak perlukan mekanisme pembetulan. Okey. Kalau kamu masih ingat lagi yang ini, sekejap ya, saya akan cuba tunjukkan buku teks dia. Okey, ini. Ya. Kalau julat suhu yang normal, kalau normal ya, dia tidak perlukan pembetulan, dia tidak perlukan mekanisme pembetulan. Okey. Mekanisme pembetulan ini ataupun badan kita ni akan cuba untuk menstabilkan keadaan badan. Okey, badan kita ni akan cuba stabilkan keadaan badan jika apa? Jika suhu badan ini meningkat ataupun menurun. Kalau meningkat, ya, dia kena buat pembetulan. Ini pembetulan. Dan kalau suhu menurun pun mesti ada pembetulan. Pembetulan ni kenapa? Bila suhu menurun, ya, pusat kawalan ataupun otak ni akan buat mekanisme pembetulan, kemudian suhu akan kembali naik menjadi suhu yang normal. Okey, itu kalau dia menurun. Kalau suhu naik pula, kalau suhu naik ada juga mekanisme pembetulan di sini. Kemudian apa yang terjadi kepada badan, suhu badan akan menurun dan akan kembali kepada suhu yang normal ya. Ini yang kita panggilkan mekanisme, apa dia?
mekanisme pembetulan, ya, proses kawalan homeostasis. Okey, kita tengok balik soalan. Dia tanyakan di sini, berdasarkan soalan, manakah yang betul tentang keadaan di W? Dia ada bagi satu gambar di sini iaitu W. Apakah W? Okey, sebelum kamu tengok W, kamu kena tengok dulu apakah di sebelah dia. Ya, apakah di sebelah dia? Kalau tengok di sini dikata stimulus rangsangan di atas normal. Rangsangan ini di atas normal. Di atas normal ini maksud dia keadaan yang panas lah sebab dia berada di atas, ya. Di atas normal. Sebab suhu yang panas biasanya dia akan naik, ya, di atas. Dan kalau W ini biasanya di bawah. Jadi rangsangan di atas normal ini biasanya keadaan suhu yang panas ataupun suhu yang meningkat. Okey. Jadi apa dia jawapan untuk W? Kita tengok satu persatu, ya. Okey, A, suhu badan dikekalkan. Betul atau salah A? A, suhu badan dikekalkan, jawapan dia jawapan dia salah, ya. Jawapan dia salah. Kalau kekal, ya, kalau suhu badan dikekalkan, mekanisme pembetulan ini tidak perlu. Okey. Tengok kepada C. Selepas senaman yang aktif juga salah. Dan D juga demam adalah salah. Jawapan dia ialah B, persekitaran yang sejuk. Ya. Persekitaran yang sejuk kita panggilkan rangsangan di bawah normal. Kalau persekitaran yang panas kita panggilkan rangsangan di atas normal, ya. Boleh, ya. Jadi jawapan yang pertama ialah B, boy. Tengok yang kedua. Antara sistem, ya, badan manusia yang manakah terlibat dalam kawal atau kandungan air? Okey, ini pun saya sudah berikan jawapan, kita sudah belajar di dalam buku teks ada jawapan dia, ya. Okey. Ini jawapan dia. Kawal atau kandungan air ada dua sistem, sistem perkumuhan dengan sistem endokrin. Okey, sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Jadi kita tengok balik kepada jawapan dia. Satu persatu. Sistem perkumuhan, ya, betul ada. Sistem endokrin, ya, betul ada. Sistem rangka, tidak ada. Sistem pencernaan juga tidak ada. Jadi jawapan dia ialah A. Okey, jadi jawapan yang kedua ialah A. Okey, jawapan kedua ialah A. Baiklah, kita sambung soalan yang ketiga, bahagian A. Okey, untuk soalan 3, okey, saya bacakan soalan dia terlebih dahulu. Antara yang berikut, yang manakah betul bagi bacaan denyutan nadi murid yang terlibat dalam aktiviti fizikal? Kamu cari mana yang betul sahaja. Bacaan denyut nadi ini, ya, ialah bacaan jantung. Jantung ini berapa banyak dia berdenyut. Okey, kamu boleh gunakan jari, okey, dan kita boleh tengoklah, ya, kita boleh rasakan pada bahagian tengkuk kita ataupun bahagian tangan ini, kita boleh rasakan berapa kali jantung itu berdenyut selama seminit. Ya, kamu boleh rasa tak? Akan ambilkan dua jari, boleh letakkan di sini, di tengkuk di sini, ya. Boleh rasa berapa banyak dia punya jantung itu berdenyut. Okey.
Biasanya kalau waktu rehat, kamu sedang duduk ataupun kamu sedang berehat, biasanya degupan jantung semasa rehat laju atau perlahan? Biasanya. Siapa boleh jawab di sini? Kalau sedang duduk, ya, berehat, kamu sedang berehat, jantung laju ke perlahan? Jantung di mana? Jantung dia di bahagian dada ini, ya. Perlahan. Jantung, ya betul, ya betul. Apa ini? Yaukuah. Jantung akan perlahan sebenarnya jika kamu berehat. Okey. Dan bila kamu berjalan atau bila kamu berlari, katakan kamu buat PJK ataupun kamu buat jogging ataupun berlari lah. Kalau berlari, biasanya jantung ni akan laju, ya. Dia akan laju, betul? Okey, jadi kita tengok balik jawapan pilihan. Kita tengok balik pilihan jawapan. Okey. A, rehat 120. Mana dia 120 kali jantung itu berdenyut 120 kali. Berjalan 80 kali 1 minit, ya. Maksud dia di sini, siapa lagi, ada orang mau masuk ke? Maksud dia di sini 80 kali, contohnya berjalan, jantung kita 80 kali dia denyut. Berenang 99. Kamu rasa ini normal ke tidak normal? Normal ke tidak normal ini? Berehat 120. Oi, normal ke? Baik ke tidak betul ke tidak betul ini? A. Tidak betul. Tidak betul. Kenapa? Wah, kamu duduk berehat, kamu duduk diam 120 jantung. Wah, sangat laju. Kalau berjalan 80, kalau berenang 99. Jadi ini bukan jawapan dia, ya. Ini salah. Okey. B, berehat 80, berjalan 180, berenang 180. Ini pun salah. Ya. Antara rehat, antara berjalan, ya, berjalan dengan berenang, mana kamu rasa lagi letih? Mana lagi letih? Berjalan ke berenang? Berenang. Ya, betul. Berenang lagi letih, sebab tangan, kaki. Jadi biasa orang berenang, dia punya jantung lagi kuat, ya. Okey. Jadi C, rehat 90. Berjalan 158. Berenang 120. Dan ini pun tak betul, ya. Ini pun salah. Jadi jawapan dia, kalau semua di atas adalah salah, jawapan dia ialah D, ya. Ini yang normal lah, ya, yang normal, ya. Rehat 70. Macam sekarang sepatutnya jantung kita rehat, relax saja, pam darah, ya. Berjalan mungkin 110 dan dia punya berenang mungkin 150. Ya. Okey. Okey, kita tengok pula bahagian soalan nombor 4. Okey. Ini kita sudah belajar semalam. Antara yang berikut, manakah yang betul mengenai seekor reptilia yang mengekalkan homeostasis dalam cuaca yang panas? Kita sudah belajar sekarang, semalam, ya. Contoh reptilia ialah ular, cicak, biawak, ataupun kalajengking. Kalau di dalam buku teks, kamu boleh tengok bahagian ini. Ini bahagian muka surat berapa ni? Kamu boleh tengok sendiri, ya. Ini cicak ini, ya. Jadi bagaimanakah reptilia? Bagaimanakah reptilia ini boleh mengekalkan homeostasis terhadap perubahan persekitaran? Okay, kita tengok satu persatu. Dia ada bagi 4 pilihan jawapan. Pilih 2 jawapan yang betul, ya. Jadi yang pertama, ini cuaca panas, ya.
Kamu kena ingat cuaca yang panas, bukan cuaca yang sejuk. Ya. Yang pertama, aktiviti menjadi perlahan. Ini salah ya. Aktiviti bukanlah menjadi perlahan, tetapi kalau cuaca panas, aktiviti badan untuk reptilia menjadi laju. Ya. Nombor 2, jantung berdegup lebih cepat. Jantung berdegup lebih cepat, betul. Yang ketiga, kadar metabolisme meningkat. Ya, yang ketiga, kadar metabolisme meningkat juga betul. Dan yang keempat, otot-otot berfungsi pada kadar yang perlahan, salah. Jadi jawapan dia 2 dengan 3. Jadi jawapannya ialah C. Ya, betul. Ya, jawapannya ialah C. Okey. Kita sambung terus soalan yang kelima untuk bahagian A. Antara aktiviti berikut yang manakah boleh menurunkan suhu badan? Yang mana boleh menurunkan suhu badan? Okey. Tengok yang pertama, A. Membaca buku. Baca buku boleh turunkan suhu badan ke? Ini salah ya. Ini tidak betul. Berlari. Berlari saya rasa lagi panas adalah, betul, sebab badan kamu bergerak. Bila badan itu bergerak, dia menggunakan tenaga. Apabila menggunakan tenaga, dia akan jadi lebih panas. Jadi C adalah juga salah ya. C tidak betul ya. Okey, D. Mendaki bukit. Badan kamu akan rasa lagi cepat atau lagi panas ataupun lagi sejuk. Mendaki bukit mesti gunakan tenaga juga ya, dan kita akan jadi letih dan kita akan berpeluh. Jadi badan akan jadi lebih panas dan dia adalah salah. Okey. Antaranya kalau badan kamu terasa panas, bolehlah minum air. Jadi jawapan nombor 5 ialah B. Okey, meminum air. Kalau ada yang lain-lain, contohnya mungkin boleh pasang kipas ataupun boleh pasang aircon, itu tengoklah apa yang pilihan jawapan yang dia beri itu. Okey. Kita sambung lagi bahagian B. Okey, bahagian B. Bahagian B ini ialah soalan yang kamu kena jawab. Okey. Jawab dia 40 markah. Soalan yang senang tetapi kadang-kadang dia bagi jawapan ya, tapi kamu kena jawab jugalah di sini. Baik. Saya teruskan. Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul. Carta ini ya sama macam dalam soalan 1 tadi. Okey. Ini adalah mekanisme pembetulan ataupun kita panggil dia proses kawalan homeostasis. Apa-apa pun macam saya cakap, mesti tengok aras air yang normal. Ini adalah aras air yang normal. Bermula daripada normal. Kalau normal, ada mekanisme pembetulan. Kalau dalam badan kita, kalau keadaan air itu normal, badan kita tidak perlu buat mekanisme pembetulan. Okey. Tidak perlu buat mekanisme pembetulan. Tetapi kalau air banyak hilang, kalau air di dalam badan banyak keluar ataupun banyak hilang. Kenapa hilang? Kamu tengok di sini. Sebab dia kerja berat dan dia banyak berpeluh. Kerja berat dan banyak berpeluh. Jadi kamu boleh katakan di sini bahawa dia punya air ini banyak yang hilang. Air banyak hilang ataupun kurang. Kenapa kurang? Sebab dia ada beritahu di situ. Sebab dia kerja peluh dan dia kerja berat dan banyak berpeluh. Jadi seterusnya, kandungan air di dalam badan. Apa jadi kepada kandungan air di dalam badan? Ini senang saja ni. Saya sudah bagi pun jawapan dia. Apa jadi pada kandungan air di dalam badan? Siapa boleh jawab? Kurang.
berkurang ya. Berkurang. Okey. Kenapa berkurang? Sebab ini. Ini. Sebab dia kerja berat dan dia banyak peluh. Okey, sebab dia kerja berat dan dia banyak peluh. Okey. Kalau di dalam badan air sudah kurang, barulah kita panggil dia mekanisme pembetulan. Apa mekanisme pembetulan di sini? Air kencing akan berkurang. Otak akan beritahu badan supaya kurangkan kencing sebab badan ini air dia berkurang. Okey. Jadi seterusnya, apakah soalan untuk nombor 2? Kandungan air di dalam badan akan apa? Tadi dia kurang. Lepas dia buat mekanisme pembetulan, ya, kuantiti air kencing berkurang dan kita akan rasa haus dan kita akan mula minum air. Jadi soalan nombor 2 akan jadi apa? Kandungan air di dalam badan berapa? Tadi berkurang, yang ini berapa tadi? Bertambah. Ya, yang tadi kurang, yang ini dia akan jadi bertambah. Okey. Alright, kita teruskan soalan yang soalan 1B ya, soalan 1B. Tandakan betul dalam kepentingan homeostasis kepada manusia. Okey, apa jawapan dia? A. Menyediakan keadaan optimum di dalam badan ialah betul. Tengok ya, 2 markah ya. 2 markah kamu tanda 2 saja. Tanda 2 sahaja ya. Tanda 2 sahaja. Okey, B. Memastikan perkembangan minda yang sihat, ini tidak betul. Kalau kamu nak pangkah pun boleh. Kalau kamu nak biarkan dia kosong pun boleh. Ya. Yang ketiga, memastikan bahawa kuantiti air kencing adalah sama setiap hari adalah salah. Okey. Dan jadi seterusnya, kalau dah semua ini sudah dijawab, mana yang keempat, mengekalkan julat suhu yang sesuai. Julat suhu yang sesuai untuk tindak balas enzim ialah jawapan yang betul. Jadi jawapan keseluruhan ialah 2 markah. Ambil jawapannya kalau belum buat. Okey. Seterusnya pada bahagian C. Bahagian C ya. Bahagian C dalam kertas peperiksaan membawa 60%, ada 10 soalan. Ada 5 soalan pada bahagian ini ya, minta maaf. 60% ya. Kita tengok yang pertama. Jangan terus tengok kepada gambar ya. Kita tahu kalau kita tidak baca soalan, kamu terus tengok kepada gambar, oh sudah tahu apa ni, ini orang sedang berlari, betul? Jadi walaupun kamu dah tahu gambar ini gambar orang sedang berlari, ya, kamu kena baca juga soalan ya. Rajah 2.1, contoh soalan dia rajah 2.1, menunjukkan seseorang budak lelaki yang berpeluh semasa berlari. Nampak? Dia ada bagi maklumat yang lain. Berlari, memang dia berlari betul. Tapi semasa dia berlari, dia juga berpeluh. Mungkin kamu tak nampak dia peluh dia di sini kan? Dia sudah beritahu pada soalan. Lain kali, kalau hendak untuk menjawab soalan, pastikan baca dulu kenyataan dia. Jangan terus tengok gambar. Ya. Kalau di dalam gambar ni kamu akan tengok dia berlari sajalah. Ya, tapi sebenarnya dia berlari dan berpeluh. Okey. Okey, kalau dah faham gambar, kita tengok soalan yang pertama. Apakah yang menyebabkan badan budak itu berpeluh?
Apakah? Dia tanya kamu, kenapa keluar peluh? Budak lelaki itu. Jadi soalan dia, jawapannya mudah. Suhu badan. Apa jawapan kamu? Kenapa berpeluh? Kenapa kita berpeluh semasa lari? Suhu badan. Apa jawapan? Siapa boleh jawab? Yauko? Yan Li. Okey, meningkat. Bagus. Meningkat. Ataupun kamu boleh jawab suhu badan. Mana dia? Ataupun kamu boleh jawab suhu badan naik. Ataupun suhu badan meningkat, naik, bertambah. Mana-mana pun boleh terimalah ya. Yang menunjukkan, jawapan kamu menunjukkan suhu badan dia menjadi naik, meningkat boleh, naik boleh, bertambah pun boleh. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Bagaimanakah cara-cara ya? Bagaimanakah ataupun apakah keadaan aras air ya? Keadaan air di dalam badan budak lelaki itu. Kamu rasa air di dalam badan budak lelaki itu pun macam mana? Apa jawapan? Sebab kamu tahu dia berpeluh semasa dia berlari. Ya, dia berlari, dia berpeluh sebab badan dia panas. Tapi macam mana dengan air di dalam badan dia? Menurun, Jenny. Chong Yan Li, menurun. Bagus. Betul ya. Air dalam badan. Betul ya. Bagus jawapan. Menurun. Okay. Menurun ataupun kamu boleh tulis turun pun bolehlah. Tak payah tak payah tulis menurun pun boleh ya. Ataupun aras dalam. Ataupun kamu boleh tulis kurang. Ataupun boleh tulis kurang. Ada banyak pilihan jawapan ya. Sebab ini bahasa saja. Tidaklah ada. Di mana-mana pun boleh pilih ya. Bukan tulis semua ya. Mana-mana saja kamu boleh pilih ya. Okey. Kita tengok soalan yang ketiga. Okey. Ketiga, berdasarkan jawapan di 2A1, jawapan di atas ini, terangkan bagaimana kandungan air di dalam badan kembali normal. Macam mana kembali normal? Maksud dia bagaimana? Kita tahu soalan 2A, kita tahu soalan 2A2. Soalan 2A2, kamu cakap tadi, dia punya kandungan air dia menurun. Jadi soalan 2A3, dia mau tanya kamu lagi lebih lanjut. Macam mana kita nak tambah bilangan air dalam badan? Okey, kita tengok jawapan dia ya. Ada satu jawapan, 2, 3 dan 4. Ada 4 jawapan di sini. Okey, kita tengok satu persatu. Apa tempat kosong itu ya, akan merangsang rembesan sejenis. Saya bagikan jawapan mula-mula. Sejenis apa? Sejenis supaya ginjal, supaya ginjal akan, tak nampak di sini ya. Okey, supaya ginjal akan penghasilan apa? Okay. Yang pertama, jawapan. Siapa nak jawab? Yang pertama, otak. Ya betul, Chong Yan Li, otak. Kamu kena ingat otak kita ni ialah tempat di mana proses badan semuanya di orang kata kebanyakan proses badan dikawal oleh otak ya. Jadi otak akan merangsang rembesan sejenis H, apa ini? Rembesan sejenis apa? Betul semua. Okey, betul semua. Jawapannya ialah hormon. Ya, betul. Supaya ginjal akan apa? Meningkatkan atau mengurangkan?
Ya betul. Betul jawapan kamu semua ya. Mengurangkan penghasilan air. Air sajakah? Air kencing ya, ataupun urin. Betul Jenny. Baik. Okay, seterusnya jawapan. Kita akan berasa minum dengan kandungan badan. Okey, seterusnya jawapan ya. Hal ini menyebabkan kita berasa apa? Kalau air dalam kurang, kita akan rasa, Yanli akan rasa betul dahaga. Okey. Betul Jenny. Dan minum apa? Mestilah minum air, betul ya. Yanli dan Jenny. Minum air dengan apa? Minum air dengan apa? Dengan nasi lemak kah? Minum air dengan roti kah? Minum air dengan banyak. Ya betul semua ya. Mestilah minum air dengan banyak. Ataupun kamu boleh tulis minum air dengan cukup. Minum air dengan banyak. Minum air dengan cukup. Minum air dengan lebih. Macam-macam jawapan boleh ya. Sebab ini bahasa sahaja ya. Minum air banyak boleh, cukup, lebih. Janganlah kamu tulis. Jangan kamu tulislah, oh minum air dengan roti canai. Bukanlah kan. Minum air dengan nasi lemak. Bukan. Minum air dengan banyak. Okey, saya sambung. Hal ini membolehkan kandungan air di dalam badan apa jadi? Meningkat. Betul, akan meningkat. Saya nak tanya kamu, selain daripada meningkat, apa lagi jawapan boleh? Selain daripada meningkat, apa lagi jawapan yang boleh kamu rasa? Bertambah, pandai, betul, bertambah. Bagus ya, betul, bertambah ya. Bertambah. Ataupun kamu boleh tuliskan, hal ini membolehkan kandungan air di dalam badan naik. Naik pun boleh, meningkat boleh, bertambah pun boleh. Ya? Boleh semua ya. Jawapan itu semua boleh terima ya. Okey, bagus. Okey. Ada apa? Ada orang angkat tangan kah? Okey. Baru masuk. Siapa ni? Okey, tidak apa. Nanti saya video ni ya, ini video. Nanti saya akan tengok masuk video ini dalam Telegram lah macam biasa ya. Okey. Saya sambung soalan yang ke-2B ya. Ini soalan 2B. Okey. Soalan 2B, apabila seorang, baca soalan ya. Apabila seorang mengalami demam panas, ni demam panas. Badan akan menggigil dan bulu roma akan berdiri tegak. Kalau orang demam ya, kalau orang demam, dalam badan panas ke sejuk? Sejuk. Kalau sejuk ke? Panas kalau demam. Kalau demam itu sebab sekarang kan, kalau kamu pergi sekolah, pergi kedai ke apa, dia ada scan, betul. Scan di kepala ni, bunyi. Kalau demam berapa? 37.9. Wah, itu sudah demam. Kalau 38, wah sangat panas. Badan ini panas sebenarnya ya kalau demam. Bukan sejuk. Tetapi kamu akan rasa apa kalau demam? Itu sebab demam ini dia macam dia sakit lah kan. Bila kita demam, badan kita panas. Tetapi badan kita akan rasa sejuk. Kita rasa sejuk tetapi di dalam badan sebenarnya panas.
Itu sebab badan dia akan menggigil dan bulu roma, kalau ada bulu di tangan apa semua akan naik. Kenapa ini terjadi? Okey, kita cuba bincang jawapan dia. Ini demam ini dia pelik sedikit ya. Sebab badan panas sebenarnya ya, badan kita panas tetapi rasa sejuk. Okey, tak apa. Kita tengok ya, apa jawapan. Badan akan menggigil. Ya, betul. Ya, badan akan menggigil. Badan akan menggigil supaya apa jawapan? Otot. Ya, betul. Dapat menjana, ya ni betul. Otot dapat menjana apa? Bila kita menggigil, dapat menjana haba. Betul. Semua betul ya. Menggigil. Apa perkataan lain menggigil? Kamu boleh tulis menggeletar. Menggeletar pun sama. Shivering. Mana dia badan kamu akan menggeletar. Bukan kita sendiri buat ya, dia automatik buat menggeletar. Kadang-kadang bukan di tangan saja, di gigi pun ada dia macam gigi itu jadi macam ini kan. Kalau terlalu sejuk. Ya, untuk menjana haba ya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jawapan yang seterusnya, bulu roma akan berdiri. Berdiri apa? Ya, betul, berdiri tegak Yan Li. Untuk merangkak. Untuk memerangkak. Memerangkak di sini untuk dia tak mau bagi haba itu hilang. Dia memerangkap haba. Itu sebab bulu roma dia akan tegak. Ya. Untuk memerangkap selapisan udara di atas permukaan kulit yang bertindak sebagai penebat untuk mencegah kehilangan haba. Okay. Alright. Jadi seterusnya, nyatakan dua kaedah. Okay, C, nyatakan dua kaedah. Kita sampai pukul berapa ni ya? Kita sampai pukul, takut lebih pula nanti. Sampai pukul 10, tak apa sekejap saja. Okey. Nyatakan dua kaedah. Okey, nyatakan dua kaedah. Dua maknanya dua markah lah. Yang lebih mudah untuk menurunkan demam tanpa ubat. Apa dia cara-cara untuk menurunkan demam? Kamu boleh tuliskan dalam bentuk poin. Nombor 1. Nombor 1, apa cara? Kalau badan kita panas, kita nak turunkan haba di badan kita, kamu boleh gunakan apa? Lap badan dengan kain basah. Boleh. Ataupun gunakan pack ice. Ataupun kamu boleh tuliskan di sini, gunakan cool fever. Pernah dengar cool fever? Cool fever tu ada jual di farmasi. Ya. Cool fever itu, dia sejuk ke dia panas? Jual di farmasi, saya tunjuk dia punya gambar dia. Sekejap. Dia sejuk, ya betul. Ya. Dia rasa sejuk sebenarnya cool fever ni. Nanti saya cari. Cool fever. Tapi mahal juga ni ya, dia bukannya murah. Ini cool fever. Ini untuk kanak-kanak lah ya, untuk orang besar pun ada. Ini cool fever. Ini untuk orang besar. Extra cool. Letak di mana? Kamu letak di mana? Letak di dahi ya. Letak di dahi. Macam ini. Kesian baby ni. Letak di dahi supaya badan itu ya, bila badan kita panas, letak cool fever, ataupun boleh letak air saja pun boleh ya, ataupun letak ais, letak di dahi supaya panas badan itu boleh keluar. Okey. Di mana lagi you rasa boleh letakkan tempat yang apa ini? Contohnya kalau kain basah ya.
Biasanya orang akan letakkan di dahi satu, di celah ketiak. Ini pun boleh letakkan kain yang basah. Okey. Sebab kita nak mengeluarkan panas ketika demam. Okey. Harap boleh fahamlah ini ya. Cool fever ataupun gunakan ice pack. Macam mana ice pack? Ice pack. Ice pack for fever. Ini ini pernah nampak kan? Mana dia letak air sejuk ataupun letak ais dalam, kemudian tekan kepala. Ini ada di rumah ke? Ataupun buat pakai sendiri pun boleh kan? Pakai plastik dengan kain pun boleh. Okey. Ini ada jual lah di farmasi. Ada jual di farmasi. Okey, boleh faham ya? Ataupun pakai cool fever lah. Okey. Memang satu cara untuk bagi kita punya panas badan itu keluar. Ya. Kadang-kadang kita kena inilah ya, kena guna, walaupun homeostasis dia automatik, tapi kadang-kadang kena tolonglah lebih mudahkan bagi haba itu keluar. Baik. Terusnya, darjah rajah 2 menunjukkan beberapa objek. Saya ada bagikan tuala nipis. Bagi tuala nipis, ada beg plastik dan ada crystal gel. Ya. Crystal gel ini, macam mana saya nak cakap ya? Dia dalam bentuk air yang dalam bentuk pepejal. Okey, tak apa, yang ni saya bagi jawapan dulu, kamu salin ya. Okey. Terangkan bagaimana anda dapat menyediakan pack ini. Boleh tuliskan, masukkan gel hablu ke dalam beg. Nombor 2, simpan. Nombor 2, ikatlah dulu ya, ikat beg dengan ketat. Lepas tu nombor 3, simpan dalam peti sejuk. Tempat macam mana? Selama berapa? Pentas dalam peti sejuk selama 2 jam. Contohlah ya, yang keempat, keluarkan beg dan balut dengan plastik. Balut dengan kain nipis. Tuala nipis ya, sorry. Tuala nipis. Yang kelima, dan gunakan ia sebagai beg ais. Okey. Kalau dia suruh terangkan di sini ya, kelas ya, kalau dia suruh terangkan, lebih baik kamu gunakan 1, 2, 3, 4, lebih senang. Okey. 1, tuliskan jawapan. 2, tuliskan jawapan. Dan tulis jawapan dengan ringkas dan padat. Pendek-pendek saja. Tak perlu tulis macam karangan. Ini bukan bahasa Melayu, ini bukan bahasa Malaysia ya. Ini bukan bahasa Inggeris. Tulis bagi saya faham cukup. Okey, sebab ini sains ya. Okey. Kita habis perbincangan soalan setakat ini. Ada apa-apa soalan? Kita habis hari ini. Ada soalan tak kelas? Tak ada. Okey, tidak ada soalan, bagus. Kalau sudah siap kerja, okey bagus. Nanti bila dah datang sekolah, kita akan semak buku ya, jangan risau. Okey. So kita berhenti setakat ini sahaja ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan sebelum cuti sekolah. Dan ini bab berapa? Bab 3. Bab 4 ya. Bab 4 kita akan mulakan minggu depan. Untuk bab 4 sains ya, pembiakan. Okey, kita akan mula minggu depan.
Jika tidak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa minggu depan. Boleh keluar. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye bye. Terima kasih Jason. Bye-bye.